ونفعنا به في الدارين. Dan manu yang maknanya yang demikian itu kerana bahwasanya tempat sengka bersedap-sedap yang membangkit akan syahwah dan maknanya yang demikian itu. Nyo tu kalau zahirnya tak nak. Dan manu yang demikian itu. Dan manu yang demikian itu. Dan manu yang demikian itu yakni berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk. Dan manu yang demikian itu berjumpa kulit lelaki dan perempuan setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk. Dan manu yang demikian itu dan hikmat demikian itu. Dan manu yang demikian itu dan hikmat atau ilat bagi yang demikian itu. Jadi pada maksudnya apa hikmat, apa sebab, apa ilat. Boleh dihukum katanya berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi itu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Hikmat dianya, ilat dianya kerana bahwasanya berjumpa dua kulit lelaki perempuan. Kerana bahwasanya berjumpa dua kulit lelaki perempuan tempat sengka bersedap-sedap. Maknanya tempat sengka bagi ada bersedap-sedap antara lelaki dan perempuan. Bersedap-sedap itulah yang membangkitkan syahwah. Bersedap-sedap itulah yang membangkit akan syahwah, yang membawa kepada jadi jima'. Jadi maknanya sebab pasal boleh berjumpa dua kulit lelaki perempuan yang ajnabi yang membatalkan wuduk tu sebab di sisi berjumpa, di sisi bersentuh kulit lelaki perempuan akan ada bersedap-sedap. Pada ghalibnya begitulah. Pada ghalibnya begitu. Maka bersedap-sedap itulah itu adalah pada ghalibnya perkara yang membangkitkan, menaikkan syahwat. Habis di situ. Sebab tu bersentuh tu membatalkan wuduk. Dan binasa wuduk itu sama ada yang menyentuh dan yang disentuh. Dan binasa wuduk, yakni batal wuduk pada masalah berjumpa dua kulit lelaki perempuan, masalah bersentuh kulit lelaki perempuan, sama ada yang menyentuh dan yang disentuh, yang kena sentuh. Jadi kedua-dua pihak lah yang batal wuduk. Yang menyentuh, wuduk bagi yang menyentuh pun batal, wuduk bagi yang disentuh, yang kena sentuh pun batal wuduk. Batal juga. Jadi kedua-dua pihak. Yang buat pun batal, yang kena buat pun
batal juga. Kenapa? Kedua-dua pihak yang menyentuh pun batal wuduk dia, yang disentuh pun batal wuduk dia, kerana bersekutu keduanya, yang menyentuh dan yang disentuh pada mengambil lazat bersedap tadi. Lazat bersedap. Kerana kedua walaupun dia kena sentuh tapi dia pun ambil sedap juga. Bukan sekadar yang menyentuh saja. Kerana bersekutu kedua-duanya pada mengambil lazat bersentuh. Seperti bandingnya seperti bersekutu pada lazat jima'. Yang jima' tu suami. Yang jima' tu suami, tapi yang bersedap-sedap tu ialah yang berlazat tu ialah bukan sekadar suami saja, isteri pun ia juga. Begitu. Sebab itulah jima' tu mewajibkan mandi di atas lelaki dan perempuan. Begitu. Bersalahan pada menyentuh farad dahulu. Lain daripada masalah menyentuh farad pada masalah yang ketiga dulu. Tertentu binasa wuduk itu bagi yang menyentuh jua. Kalau sama-sama lelaki, sama-sama perempuan lah. Orang lelaki menyentuhkan zakar, lelaki seorang lagi. Yang menyentuh itu saja yang batal. Yang kena sentuh, tak batal wuduk. Bersalahan pada menyentuh farad dahulu. Tertentu binasa wuduk bagi yang menyentuh jua. Jadi batal wuduk sebelah balik orang yang menyentuh saja. Tapi syaratnya sama-sama lelaki, sama-sama perempuan lah. Tapi kalau yang menyentuh farad tu lelaki perempuan, maka batal sebab bersentuh kulit. Begitu. Lelaki perempuan. Tiada yang kena sentuh. Jadi wuduk yang menyentuh itulah batal. Wuduk yang kena sentuh tak batal. Tapi syaratnya sama lelaki, sama lelaki, sama perempuan. Begitu. Dan kandak yang dikandak. Dan kandak yang dikandak dengan kulit itu zahir kulit. Katanya pada awal tadi berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan. Maksud dengan kulit tu apa dia? Dan dikandak dengan kulit itu zahir kulit. Maknanya kulit sebelah luar. Zahir kulit. Zahir kulit ni lah yang kita boleh gosok ni. Yang sebelah dalam tu ialah yang bersentuh, yang bersambung dengan daging. Yang batin kulit tu yang bersambung dengan daging sebelah dalam. Ni sebelah luar. Zahir kulit, mana sebelah luar bagi kulit. Dan pada maknanya, makna kulit. Pada hukum kulit juga seperti daging, siratan, gigi. Daging, siratan, gigi sentuh di situ sama bersentuh dengan kulit. Walaupun di situ tidak ada kulit. Walaupun di situ tidak ada kulit. Tapi bersentuh di situ pun membatalkan wuduk sebab pada hukum kulit juga. Daging, siratan, gigi. Kita panggil apa? Gusi. Dan lidah pada hukum kulit luar, zahir kulit juga. Jadi sentuh kat lidah tu membatalkan wuduk juga. Dan batin mata. Batin keluput mata. Ni sebelah yang berkelip-kelip tu lah. Yang batin tu maknanya yang bersentuh dengan biji mata. Keluput mata tu sebelah dalam yang bersentuh, yang melikungkan biji mata itulah dikatakan batin mata. Itu pun membatalkan wuduk. Dan batin
hidung dan batin hidung. Sebelah dalam bagi lubang hidung tu pun masuk dalam katanya zahir kulit juga, batal wudu. Dan tulang, menyentuhkan tulang pun membatalkan wudu juga. Tapi di mana tulang? Apabila nyata tulang, misal katanya dipotong, kemudian tulang tu ada kat luar, maka menyentuh kat tulang tu pun membatalkan wudu. Maka binasalah wudu atas kaul yang muktamad. Masalah tulang ni mengikut kaul muktamad, sentuh dia membatalkan wudu juga. Tapi biasanya tulang diselimut oleh daging. Tapi sekiranya kalau dibuka, artinya nyata dibuka, maka sentuh tulang saja pun membatalkan wudu. Begitu. Mengikut kaul muktamad. Dan keluar dengan kata bersentuh dua kulit. Dan keluar dengan kata bersentuh dua kulit. Jadi dua kulit tu bersentuh. Itulah yang membatalkan wudu. Tetapi kalau rapat tapi kulit tak bersentuh, maka adakah batal wudu? Biasanya kalau bersentuh mesti dia rapat. Tapi kalau kita kata dah rapat tetapi dua kulit lelaki perempuan ajnabi tak bersentuh, batal ke tidak? Dia kata naknya bersentuh dua kulit. Maknanya kalau rapat tapi tak bersentuh, maknanya tak batal. Tengok dia kata jika ada dinding antara keduanya dua kulit. Ada dinding, ada sekatan, ada belapitan antara keduanya, antara dua kulit. Dinding antara kedua tu, sekatan belapitan tu, dan jikalau nipis sekalipun. Nipis sekalipun. Seperti sarung tangan yang doktor guna tu. Pasti. Maka itu sangat nipis. Sekalipun dah jadi dindingan, tidak bersentuh di antara dua kulit. Tiada binasa wudu, dia katanya. Sebab tu kalau ada kesakitan di antara suami isteri, maka kalau nak tolong ambil wudu, pakai sarung tangan lah. Pakai sarung tangan. Suami nak ambil wudu bagi isteri, isteri nak ambil wudu bagi suami, bagi ada belapitan dinding, boleh lah. Dan demikian lagi tiada binasa wudu bersentuh dengan bulu. Bulu sajalah. Bersentuh dengan bulu, bulu atau rambut, bulu. Dia bahasa Arab dia panggil sya'run ke semua. Tumbuh kat mana-mana sekalipun dia panggil sya'run ke semua. Dia panggil sya'run ke semuanya. Tapi kita kat kepala rambut, kat lain bulu. Tapi bahasa Arab dia panggil sya'run semata. Tumbuh kat kepala ke, tumbuh kat mana-mana pun dia panggil sya'run. Cumanya bahasa Melayu kita berbeza panggilan. Maka di sini dia katanya dan demikian lagi tiada membatal wuduk bersentuh dengan bulu. Bulu tu maknanya masuk rambut jugalah. Dan jikalau tumbuh di atas faraj, tumbuh di atas kemaluan sekalipun, tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Dan gigi, sentuh pada gigi saja, jangan gigi serta gusi ya. Gigi saja, maka tidak membatalkan wuduk juga. Dan kuku, itu pun kuku saja tidak membatalkan wuduk juga. Ilat dianya kerana tiada lazat bersentuh dengan dia. Kerana tiada lazat
kerana tiada sedap-sedap, bersedap-sedap, bersentuh dengan dia, dengan tiga perkara. Dengan bulu, dengan gigi, dengan kuku. Tidak batal wuduk. Lagi pulanya, tiga-tiga perkara tu, kalau tilik kepada bab roh, roh tidak ada pada tiga perkara ni. Dia kita nak tahu sebab roh ni dia katanya bergerak semacam basahan yang ada pada pokok yang hidup. Maka kat badan kita di mana kalau kita kena luka, sakit, kena pisau cocok dengan jarum, sakit, di situlah ada roh. Maka kalau kat rambut, kat kuku, kat gigi kita potong tak sakit. Maka dalam bab wuduk, maka dia sentuh pada tiga perkara ni tidak membatalkan wuduk. Dan keluar dengan katanya, kata musannif, lelaki dan perempuan, maknanya menyentuh berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan. Kalau kulit sama lelaki, kalau kulit sama perempuan, apa nak kata? Sebab dulu dia katanya berjumpa dua kulit lelaki. Kulit tu kulit lelaki seorang, perempuan seorang. Tapi kalau kedua-dua orang itu lelaki kedua, kalau dua-dua orang itu perempuan kedua, apa nak kata? Dia katanya dan keluar dengan katanya lelaki dan perempuan, dua lelaki. Dan jikalau muda beliau, dan jikalau dua lelaki. Dan jikalau muda beliau ni, dan jikalau dua lelaki itu muda beliau yang elok sekalipun, yang elok, yang comel sekalipun, dengan syahwah sekalipun, tidak membatalkan wuduk sebab dikatakan dua orang lelaki, kulit dua orang lelaki. Dan dua perempuan, sama-sama perempuan tak batal wuduk juga, maklum. Dan dua khunsa, sama-sama khunsa. Khunsa menyentuh khunsa. Tapi maklum, dalam kitab fiqh sebut kata khunsa tu ialah khunsa musykil. Dan khunsa dengan lelaki. Orang lelaki menyentuh khunsa, khunsa menyentuh lelaki tidak membatalkan wuduk. Sebab khunsa tak tahu kata dia tu lelaki perempuan. Tak tahu kata dia tu adakah lelaki, adakah orang perempuan. Sebab tak nyata. Atau dengan perempuan. Maknanya perempuan menyentuh khunsa, khunsa menyentuh perempuan tidak membatalkan wuduk juga. Tiada binasa wuduk keduanya. Tu ada. Tiada binasa wuduk keduanya. Kedua-dua lelaki, kedua-dua perempuan, kedua khunsa, lelaki dan khunsa, khunsa dan perempuan. Jadi semuanya tak batal wuduk. Bahkan jika bersentuh khunsa dengan lelaki dan dengan perempuan, binasa wuduk khunsa, tiada kedua. Bahkan jadi maknanya kalau khunsa bersentuh dengan lelaki saja tak batal wuduk, khunsa bersentuh dengan perempuan saja tak batal wuduk. Tetapi kalau gini, dia orang khunsa, sebelah kiri dia pegang orang lelaki, sebelah kanan dia pegang orang perempuan, situ batal wuduk. Situ batal wuduk sebab nak lari tak lepas dah tu. Maknanya sebab diri dia tu tak nyata kata lelaki, tak nyata kata perempuan. Tapi sekarang pada jam yang sama, pada waktu yang sama, dia bersentuh dengan dua jenis orang. Sebelah kanan dia pegang orang lelaki, sebelah kiri dia pegang orang perempuan. Maka wuduk dia batal. Itu maknanya bahkan jika bersentuh khunsa dengan lelaki dan dengan perempuan, bersentak. Bersentak. Bahkan jikalau bersentuh dengan secara bersentak khunsa dengan lelaki dan dengan perempuan. Jadi kita katanya tiga orang ni ada wuduk ke semua. Tiga orang ni lelaki,
orang lelaki ada wudu, orang perempuan ada wudu, orang khunsa pun ada wudu. Kamadin orang khunsa ada kat tengah-tengah. Orang khunsa pegang tangan orang lelaki, orang khunsa tu juga dia pegang tangan orang perempuan. Maka wudu orang lelaki batal ke tidak? Tidak. Wudu orang perempuan batal ke tidak? Tidak. Bahkan wudu khunsa yang kat tengah tu lah yang batal wudu. Sebab kalau kita katanya, sebab dia tak jelas kata lelaki dan perempuan. Tetapi dengan sebab kalau kita fardu kata dia orang lelaki, sebelah kanan dia, sebelah kiri dia orang perempuan, dia sentuh. Kalau fardu kata dia orang lelaki, maka dia ada sentuh orang perempuan. Kalau fardu kata dia orang perempuan, dia ada sentuh orang lelaki. Maka dengan sebab itulah binasa wuduk khunsa, tiada keduanya, wuduk khunsa itu batal, tiada keduanya, tiada wuduk keduanya. Mana tiada batal wuduk keduanya. Tiada keduanya, yakni tiada batal wuduk keduanya. Tiada batal wuduk keduanya, lelaki dan perempuan. Begitu. Dan demikian lagi anggota yang bercerai. Jikalau setengah tubuh manusia sekalipun, tiada batal wuduknya. Bahkan jika dinamakan tiap-tiap satunya lelaki atau perempuan, batal wuduknya. Jadi masalah bersentuh anggota yang sudah dipotong. Nah, masalah sentuh sentuh anggota yang sudah dipotong. Maka contohnya sebelah tangan dipotong. Artinya seputung jari dipotong. Lepas tu jari itu jari perempuan. Orang lelaki sentuh. Tidak batal wuduk. Atau jari itu jari orang lelaki. Doktor masalah. Artinya orang perempuan sentuh jari itu. Walaupun jari itu tuan dia orang lelaki lah. Maka tak batal wuduk. Tengok dia katanya. Dan demikian lagi anggota yang bercerai. Bercerai itu sebab dipotong lah. Dan demikian lagi anggota yang bercerai, demikian lagi maknanya tidak membatalkan wuduk jika bersentuh. Ingat, anggota apabila dipotong, bercerai daripada badan, sentuh tidak membatalkan wuduk. Dan demikian lagi anggota yang bercerai, rayah dianya, rayah pada kata tidak membatalkan wuduk, demikian lagi maknanya tidak membatalkan wuduk. Rayah dianya, dan jikalau setengah tubuh manusia, setengah separuh sebahagian daripada badan manusia, misalan dua belah kaki potong daripada dua pekalan pohon sekalipun. Separuh tubuh manusia sekalipun tiada batal wuduknya. Tapi syarat. Bahkan jika dinamakan tiap-tiap satunya lelaki atau perempuan, batal wuduknya. Kalau dipotong tapi masih panggil ni orang lelaki. Tapi kalau tangan orang tak panggil orang. Tangan sebelah dipotong. Panggil orang ke? Dia tak panggil orang lagi. Tapi kalau dipotong, tapi ada banyak lagi. Maka boleh panggil, ni orang lelaki, cumanya dipotong kepala. Misalnya katanya orang ni, na'udzubillah, dipotong kepala. Maka kepala tidak ada, hanya ada mulai daripada leher hingga hujung kaki. Tapi orang tengok, ni orang perempuan ni. Orang tengok, ni orang lelaki ni. Maka kalau sentuh itu batal wuduk. Sebab panggil katanya, panggil orang lagi. Begitu.
Tapi kalau jari saja tu atau tangan sebelah tu tak panggil kata orang. Tak panggil. Ni orang lelaki, orang apa tangan. Bukan orang lah. Begitu. Bahkan jika dinamakan tiap-tiap satunya satu anggota yang bercerai, lelaki atau perempuan. Biasanya apa dia? Masalah dipotong separuh badan ke, tengok kita nak panggil anggota sahaja ke nak panggil orang. Tengok di situlah. Biasanya kalau kita katanya na'udzubillah, orang tu dipotong kat leher. Maka sebahagian kepala, apabila dijumpa sebahagian kepala, tengok ni orang lelaki, sebab kepala tu dia walaupun tak banyak kalau nisbah bagi sebuah tubuh badan manusia. Jumpa kepala, ini orang lelaki ni. Kita panggilnya begitu. Ini orang perempuan ni kalau sentuh atau wuduk. Begitu juga. Kalau kepala tidak ada badan saja. Tapi kalau tanya, ni anggota ke ni orang? Kena tanya di situ. Biasanya orang panggil. Kalau tengok, kepala tidak ada mulai daripada leher sampai kaki. Orang panggil, ini orang. Tak panggil ini anggota. Dia panggil begitu. Maka sekiranya kalau masih dipanggil orang lelaki, dipanggil orang perempuan, kalau sentuh, batal wuduk. Begitu. Itu masalah dia. Itu maknanya bahkan jika dinamakan tiap-tiap satunya, setiap satu anggota, dinamu boleh dipanggil lagi. Dinamu mana masih boleh dipanggil nama kata lelaki, masih boleh dipanggil nama kata perempuan lagi. Maka kalau masih boleh dipanggil nama lelaki, nama perempuan lagi, batal wuduk kalau sentuh antara lelaki perempuan. Begitulah. Dan jikalau tiada batal wuduknya. Kalau tidak, tak boleh panggil manusia lah. Tak boleh panggil orang. Tak boleh panggil ni orang lelaki, tak boleh panggil ini orang perempuan. Panggil apa? Ini jari, ini tangan, ini kaki. Panggil begitu. Maka sentuh tidak membatalkan wuduk. Itu dhabit dia begitulah. Sama ada setengah atau lebih atau kurang. Sama ada anggota yang dipotong tadi, anggota yang bercerai tu. Setengah, maksud setengah tu separuh. Setengah, yang ni separuh. Atau lebih ni, lebih banyak daripada separuh. Atau lebih ni, lebih banyak daripada separuh. Atau kurang, ini kurang daripada separuh. Situ dah. Cumanya, dhabit dia begitulah. Panggil orang ke, panggil anggota. Dhabit begitu. Kalau jumpa sebelah tangan masalah. Kalau jumpa sebelah tangan, kalau yang dipotong tu sebelah tangan, kita panggil apa dia? Itu tak sampai separuh. Kita tak panggil orang, kita panggil anggota. Nak tanya, ni orang lelaki ke orang perempuan? Bukan orang, tangan. Kita jawab gitu kan. Maka itu tak membatalkan wuduk. Dan jika bercerai, kemudian dilekatkan, maka lekat. Sebab ia, maka lekat ia. Sebab lagi panas darah. Maka dihukumkan berhubung jua. Dan batal wuduk dengan bersentuh.
Dan batal wuduk dengan bersentuh dan menyentuhkan dia. Contohnya, gini. Orang ni dia potong di sini. Dia potong di sini. Di sini dipotong. Ketika terpotong letak atas meja ni, sentuh tak batal wuduk. Kemudian, baru-baru dipotong. Kemudian dilekatkan balik. Apabila lekatkan balik, doktor jahit-jahit sambung-sambung ke semua, biar boleh sebulan, lekat. Maka sentuh di sini, batal wuduk. Jadi batal wuduk balik. Jadi maknanya sakat ni, barangkali doktor salah faham. Dia perasan katanya ada penyakit kuman masalah kat tangan dia. Tapi tidak ada. Doktor pun potong. Potong, buang. Potong, simpan dalam peti masalah. Potong, simpan dalam peti. Ketika ada dalam peti, sentuh perempuan ajnabi ke, lelaki ajnabi ke, kalau katanya, maka sentuh batal wuduk ke tidak? Tak batal wuduk ketika dalam peti. Misalnya, kemudian doktor ambil sambung balik. Tapi sambung tu dengan kebijakan doktornya, kemudian tangan tu jadi hidup balik. Maka sentuh tangan bekas yang dipotong tetapi disambung balik tu batal wuduk pula. Maka sentuh dia pun batal, dia sentuh orang pun batal juga. Maksudnya begitu. Tapi itulah masa duduk dalam peti, tak batal sentuh dia. Tapi apabila dia mari sambung dengan badan balik, batal wuduk. Itu maknanya, dan jika bercerai. Itulah masalah nak cerita begitulah. Dan jika bercerai oleh suatu anggota. Kita katanya tapak tangan pada misal kita sana. Dan jika bercerai, jadi mana ketika bercerai itu kalau sentuh tak batal wuduk. Kemudian dilekat, ini disambung baliklah. Kemudian dilekat, ini disambung dengan badan balik. Kemudian dilekat, ini disambung balik. Apabila sambung, maka lekat. Lekat tu maknanya jadi macam biasalah, jadi sembuh baliklah. Dengan sebab kalau simpan dalam peti sekalipun, tapi doktor tu bijak, dia ada cara dia kan. Jadi sambung balik, boleh bergerak, boleh apa dah. Maka lekat ia. Lekat ia. Lekat balik. Jadi kalau tak cerita, orang tak tahu katanya pernah dipotong tangan ni. Tapi masalah dianya, dia katanya masalah dia di sini, dia tak ada kata simpan dalam peti lah. Dipotong, kemudian disambung serta lekat. Sebab lagi panas darah. Darah darah anggota yang dipotong tu masih panas lagi. Baru-baru saja. Potong, sekejap, sambung balik. Sudah sambung, jahit-jahit, biar boleh sebulan, lekat. Boleh bergerak lah. Begitu. Maka dihukumkan berhubung. Hukum tangan tadi tu, tapak tangan, hukum dia berhubung dengan badan lah. Maka dihukum berhubung, ini berhubung dengan badan. Tak hukum bercerai. Mudah katanya ketika dalam peti tu hukum bercerai. Ketika sambung balik lekat, macam biasa, maka hukum berhubung jua. Maka batal wuduk dengan bersentuh. Kalau dia pergi sentuh orang, batal wuduk. Kalau orang sentuh dia pun, sentuh kat situ pun, batal wuduk. Itu maknanya, dan batal wuduk dengan bersentuh dan menyentuhkan dia. Dan batal wuduk dengan bersentuh ni. Dia sentuh orang. Dia sentuh orang. Dengan bersentuh maknanya dia sentuh orang.
Batal wudu, batal kedua-dua pihak kan, yang menyentuh dan yang kena sentuh. Dan menyentuhkan dia, orang lain sentuh dia. Orang lain sentuh dia pun batal wudu juga. Macam biasalah. Begitu. Hmm. Dan syarat antara keduanya itu besar keduanya. Masalah bersentuh kulit lelaki perempuan yang membatalkan wudu itu ada di syarat. Ada di syarat. Syarat mana? Di syarat adalah antara keduanya, lelaki dan perempuan yang bersentuh kulit. Adalah antara keduanya, lelaki dan perempuan yang bersentuh kulit itu besar. Walaupun tak balik, dah besar. Bukan baru bersalin, baru baby lagi. Bukanlah. Dah besar. Besar walaupun tidak balik. Tapi besar. Besar dengan balik tak mesti kan. Tak lazim. Setengah. Tengok orang sekarang ni besar. Umur 9 tahun tu ada-adanya dah tinggi pada kita lagi. Badan dia tinggi pada kita lagi. Besar pada kita lagi. Maka dia katanya syaratnya besar. Keduanya dua lelaki dan perempuan. Seperti bahawa ni besar setakat mana nak katanya besar, seperti bahawa sampailah keduanya lelaki dan perempuan had keinginan nafsu syahwah. Walaupun tak balik lagi sekalipun, tapi dia kalau lelaki ingin pada perempuan, perempuan ingin pada lelaki. Begitu. Dan jikalau tiada diinginkan dia sekalipun, tapi dia apabila mulai besar tu sentuh batal wuduk. Maka mulai batal wuduk tu sampai ke umur banyak sekalipun batal wuduk juga. Dia begitu. Dan jikalau tiada diinginkan dia sekalipun, seperti sangat tuanya, umur dah banyak sangat-sangat 100 lebih ke masalah, orang tak ingin dah sekalipun, tapi dah besar. Tapi dah besar, batal wuduk. Atau sangat jahat rupanya, sangat wuduh. Sangat jahat rupanya, orang tak ingin. Tapi dah besar, dah balik, tapi orang tak ingin sebab jahat rupanya. Maka batal wuduk juga. Batal wuduk juga. Sebab kerana kaedah dia katanya, kerana kaedah kata yang dikata pada masal nak tulisannya mim sa lam. Nak tulisannya begitu. Kerana kaedah kata pada masal. Kata ini dikata pada masal. Masal. Nak tulisannya mim sa lam. Masal ni nak seakan-akan peribahasa. Iaitu masal ma min sakitin illa walaha laqitun. Ma min sakitin illa walaha laqitun. Yang tadi katanya kalau tua sangatnya orang tak ingin
Jangan kata kalau tak ingin tak batal wuduk. Sebab dulu dia dah kata ada dengan syahwah ke tidak sama membatalkan wuduk. Sentuh dengan syahwah pun batal wuduk, sentuh dengan tak syahwah pun batal wuduk. Walaupun kita katanya perempuan sentuh lelaki yang sangat tua, artinya lelaki sentuh perempuan yang sangat tua, lebih laginya perawat kat hospital, dia sentuh orang sakit, memang ketika tu tidak ada syahwah, tetapi memanglah kulit lelaki perempuan yang ajnabi, maka batal wuduk. Lepas tu jangan kata tak ingin tak batal wuduk. Orang yang jahat rupa, orang yang sangat huduh rupa, tak ada siapa nak masalah, tak batal wuduk. Jangan kata begitu. Kita tak nak orang lain nak. Begitu. Kita tak nak orang lain nak. Tengok. Kita sampah kat rumah. Sampah kat rumah. Kita tak nak, kita buang. Tapi ada orang ambil pula barang yang kat tempat simpanan sampah tu. Jenis-jenis botol-botol ke besi-besi ke masalah, kita tak nak, kita buang. Kita tak nak, kita buang. Tapi kita buang, ada orang ambil. Apabila kita buang, ada orang ambil. Itulah makna kata di sini. Kerana tiada daripada dia ada id ma min sakitin illa walaha laqitun. Id ma min sakitatin. Salah baca. Ya, baca salah tadi. Id ma min sakitatin illa walaha laqitatun. Kerana tiada daripada tu zaidah. Mana kerana tiada daripada yang gugur, malaikat adalah baginya yang memungutnya, orang memungutnya. Itulah. Kita tak nak, adalah orang lain nak. Sebab tu barang-barang dalam rumah tu, apabila kita nak siapkan rumah sampah-sampah tu, kita tak nak, kita buang. Tapi ada orang nak pula benda tu. Sebab tu ada orang pungut ambil pula. Tengok. Contohnya, dia apabila dia antara lelaki perempuan tu, apabila tidak ada jodoh kan, tidak ada jodoh, tengok tak setuju, emang lelaki sebelah balik lelaki tak setuju, emang sebelah balik perempuan tak setuju, orang ni tak setuju, barangkali orang lain lagi setuju, ada lagi yang setuju. Begitu, tengok. Kita pergi beli baju kat kedai tu, yang tu tak setuju, yang ni tak setuju, jangan kata tak laku nak jual. Kita yang tak setuju, orang lain beramai lagi. Begitu. Tidak ada benda yang gugur, malaikat ada orang yang memungutnya. Sebab itu masalah. Tidak ada benda yang gugur, yang dibuang, malaikat ada orang yang nanti ambil pula. Sebab tu katanya, saya tak ingin wuduh sangat. Saat itu kau, yang lain belum tentu, begitu kan. Itu kau tak ingin, kau tak nak. Orang lain lagi, boleh jadi orang lagi nak. Begitulah. Itu masal, dia boleh kata ke semua. Boleh guna pada setiap masa, setiap suasana, setiap perkara. Tapi kita itu tak payah katalah. Kalau nak ambil tu, ambil di situ. Ma min sakitatin illa walaha laqitatun. Tiada yang menggugur, malaikat ada baginya yang memungut. Kerana padanya kita habiskan,
kerana kerana dipadakan dengan sengka tempat mengambil lazat. Kembali pada tadi. Dia katanya macam mana nak batal wuduk sangat tua sangat orang tak ingin. Macam mana nak batal wuduk? Rupa dia jahat sangat orang tak ingin. Sekalipun tapi cubanya muda balik. Cuba dia tu jadi comel. Ada orang nak pulaknya. Begitu. Ketika tua tu memanglah nak tahu mana Allah Ta'ala jadi muda balik. Ada orang minat pula lah. Sebab tu dia katanya kerana dipadakan, dicukupkan. Dimemadai. Dipadakan, dicukupkan, dimemadaikan dengan sengka tempat mengambil lazat. Lelaki berlazat dengan perempuan, perempuan berlazat dengan lelaki. Tua muda tak kira, uduh comel tak kira. Gitu. Dan jika pada jumlah ini pada setengah-setengah sekalipun. Jadi maknanya lelaki perempuan gitulah. Apa dia? Tepat sengka nak ambil sedap antara satu dengan satu lagi. Tapi kesemua 100% ke? Tak 100%. Itu mana kata pada jumlah ini dengan secara ijmal. Pada jumlahnya, yakni dengan secara ijmal. Dengan secara ijmalnya, orang lelaki bersedap dengan perempuan, orang perempuan bersedap dengan orang lelaki. Dengan secara ijmal. Tapi ada lah yang tadi kan. Dan jikalau dengan pada jumlah sekalipun, binasalah wuduknya. Begitu. Tapi kemudian katanya bersalahan berjumpa dua kulit serta kanak-kanak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baba nak tanya sikit. Yang tadi tu lazah ke ladah? Lazah ke ladah? Lazah. Lazah lazah. Lazah itu apa dia? Zal bertasydid. Terima kasih. Assalamualaikum Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.